Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang setia dan juga like and subscribe channel ini. Saya doakan semoga anda sentiasa bahagia, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang lebih penting adalah terhindar daripada segala gangguan di kalangan makhluk halus, jin dan syaitan yang sentiasa menggoda manusia. Kali ini saya akan ceritakan satu kisah misteri dan juga menyeramkan yang dikirim oleh rakan subscriber kita, Cik Bakar namanya. Dia telah mengirim pada saya melalui email tentang cerita misteri ini, iaitu berkenaan kisah seorang pemuda berusia lebih kurang 20 tahun yang tersesat di dalam hutan. Saksikan ceritanya selanjutnya selepas ini. Hari ini suara saya tak berapa baik, dalam keadaan serak kerana baru baik daripada batuk dalam beberapa hari lepas. Kita sambung ceritanya, iaitu ceritanya adalah ada seorang pemuda berumur 20 tahun tinggal di satu kampung di daerah Senakan, yang mana pemuda ini dia tidak ada sekolah. Tidak ada sekolah kebangsaan, sekolah rendah, sekolah menengah, tidaklah. Cuma kelebihannya dia pandai mengajar Quran dan boleh juga membaca, kerana dia ada ikut kelas pengajian Al-Quran di kampung itu dan boleh membaca sikit-sikit lah, ya. Tapi masalahnya pemuda ini selalu dibuli orang, diejek orang, ya, dimarahi keluarga, pakcik, makcik, dan ibu ayahnya pun kadang-kadang memarahi dia. Kenapa? Kerana pertama dia memang tidak ada sekolah. Dan kata malas je lah, malas juga sebab dia pun selalu juga menolong ibunya, ayahnya mencari kayu api di kampung. Ya, tidaklah malas, tetapi dia punya wajah tu taklah berapa, kata orang ada kekurangan sikit lah. Ya, wajahnya ada kekurangan sikit, dia seperti ada kecacatan sikit. Ya, kecacatan sebab dia punya kakinya ada agak sikit seperti orang yang kingkang lah, jalan tak berapa lurus, ya. Itulah menyebabkan dia selalu diejek, dibuli, ya, diejek, dibuli orang kampung, mengaji, balik ke masjid sama diejek, dibuli, ya, dipermainkan oleh kanak-kanak, dimarahi oleh pakcik makciknya. Padahal dia bukanlah juga tadi di kalangan pemuda yang malas. Dia rajin mencari kayu api, kadang-kadang ke tepi sungai, ya, menjala ikan, memukat ikan untuk belanja makan ibu dan ayahnya di rumah, ya. Setiap kali habis daripada pengajian membaca Quran di masjid, dia akan tidak balik ke rumah dulu. Dia akan pergi ke tempatnya untuk menghilangkan kerongsingan, tempatnya untuk bertenang, tempatnya untuk seperti, ialah supaya dia tenang lah, ya, tidak dibuli orang. Tempat tu pula agak jauh sikit dari rumahnya, iaitu tempat tu seperti satu tempat hutan tebal dan dia ada gua kecil lah. Jaranglah orang datang situ. Dia ni jenis pemuda yang berani, ya, pemuda yang berani, tidak takut apa-apa pun, tidak takut apa-apa pun. Dia datang situ setiap malam selepas isyak tu, sebab dia mengaji di masjid. Selepas isyak dia tak balik ke rumah dulu, kira-kira pukul 10 barulah balik ke rumah. Di sini isyaknya sekitar pukul 7.30 malam, ya, kira-kira pukul 10 baru balik. Begitulah rutinnya setiap hari, hingga kan bila balik lewat malam, ibu dan ayahnya memarahi dia lagi. "Kemana kamu ni?" kata ibunya. "Kemana kamu?" kata ibunya. "Malam-malam baru pulang." Dan tak ada mak, dia kata. Dia bercakap, "Okey, tak ada mak, cuma saya ada sikitlah untuk pergi ke hutan." "Kenapa?" "Tak ada mak, tak ada apa-apa." Dia tak cerita. Terus dia masuk
dan tidur. Jadi malam yang seterusnya, satu masa, pendek cerita, maka dia pun pergilah ke gua dekat kawasan hutan yang tebal tu untuk bersendiri. Sendiri tenangkan pikirannya, ya, termenung sorang-sorang diri, memikirkan nasibnya. Tiba-tiba datang seorang nenek tua. Datang seorang nenek tua menghampirinya. Nenek tua tu bongkok, memakai tongkat rambut panjang putih sampai ke pinggang. Maka pada awal pemuda ini terkejut jugalah. Dia tak takut, cuma dia terkejut. Tiba-tiba ada nenek tua. Dia pun tanya, "Nek, nak ke mana, Nek?" Kata nenek itu dengan keadaan tersenyum. Dia kata, "Nak, kenapa kamu ke sini?" Dia kata, "Nek, tak ada apa-apa, Nek. Saya cuma untuk menyendiri saja. Tidak ada apa-apa." Kata nenek itu, "Kamu mau tak? Kamu mau tak ikut saya?" "Ikut ke mana, Nek?" Dia kata, "Kalau nak ikut, tak payah banyak tanya. Ikut sajalah." "Kemana?" "Ikut sajalah." Maka pemuda ini pun ikut dengan nenek itu berjalan perlahan di kawasan hutan tu. Tiba-tiba masuk satu tempat yang agak macam berasap ataupun berkabus, ya. Berkabus tu masuk kawasan tu saja. Tiba-tiba nenek tadi yang dia nampak, seorang nenek tua yang rambut putih panjang sampai ke pinggang bertongkat tu, tiba-tiba menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Terkejut dia, terkejut. Jadi dia pun terus berjalan. Dia katanya, "Nek," dia kata. Tapi tak sempat dia sebut nenek. Gadis itu berpaling dengan senyuman. Dia kata, "Jangan panggil saya nenek." "Oh, cik," dia kata, "kita ke mana?" Dia kata, "Ikut saja. Ikut saja." Maka berjalanlah pemuda ini dengan gadis yang cantik itu satu tempat. Tempat tu kelihatan dikata seperti satu padang yang cantik, yang tempat tu belum pernah dia lalui dan seolah-olah bukan sudah di sini, bukan di bumi maksudnya. Tapi satu tempat yang unik, padang yang cantik, rumput hijau yang menghijau cantik, pokok-pokok yang cantik, tapi tak nampak orang lain, melainkan mereka berdua saja. Ada pokok buah-buahan yang tengah berbuah, ya. Cantiklah pemandangan tu, dia kata. Kata pemuda ini menceritakan. Maka jalan beberapa minit kemudian, tiba-tiba gadis itu menghilang. Hilang gadis itu. Tinggal pemuda itu seorang diri di kawasan tempat yang cantik indah seperti taman itu. Dia nampak di hujung sana seperti ada pondok kecil. Dia nampak seorang pakcik yang tua. Seorang pakcik yang tua sedang mencangkul tanah. Maka dia pun mendekati pakcik itu. Dia kata, "Assalamualaikum pakcik." "Waalaikumsalam." "Di mana saya pakcik?" Kata pakcik itu begini, jangan risau, jangan banyak tanya dulu, mari duduk dengan pakcik kita, minum dulu, tenangkan fikiran, ya, minum. Maka duduklah mereka di pondok tu dan pakcik itu menghidangkan dia minuman, kopi dan juga ubi kayu rebus dengan kelapa. Dia rasa sedap sangatlah sebab dia pun sebenarnya lapar kan, sebab daripada maghrib hingga isyak sebab belajar Al-Quran sampai isyak, kemudian dia jalan, dia memang tak makan lagi. Maka dia pun makan, bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah makan tu dia sambil bersimbang dengan pakcik-pakcik, "Saya di mana? Saya di mana?" Kata pakcik itu, "Kamu sekarang sudah berada di satu alam lain." "Alam lain?" Maksud pakcik macam mana? "Sekarang kamu berada satu alam. Alam ni pakcik tak nak ceritakan, nanti kamu tahu sendiri." "Iya ke pakcik?" "Iya." "Bolehkah saya pulang pakcik?" "Jangan pulang dulu," kata pakcik itu, "sini dulu. Nanti ibu saya cari tak apa," kata pakcik itu, "sini dulu, makan dulu ni. Kalau boleh tolong pakcik lah dulu, ya. Tolong pakcik untuk buat kerja-kerja bertani ni." Maka pemuda ni pun mau tidak mau terpaksa mengiyakan saja, "Ya, saya akan tolong." Maka bersama-sama pakcik itu dia mencangkul tanah. Tapi yang pelitnya, dia kata, tanah itu dicangkul tak ada apa-apa tujuan, seperti mencangkul tanah kosong. Tak diletakkan benih ke apakah, tak ada. Cangkul tanah kosong, itu dia heran tu. Kata orang nak buat batas pun tidak juga, tapi
Sekarang cangkul tanah kosong. Suasana di tempat itu seolah-olah di pagi hari. Sedangkan ketika dia duduk di satu gua dalam hutan tu pada malam hari lepas Isyak, tiba-tiba sampai ke tempat tu seperti pagi hari. Dan bertemu dengan pakcik tuan ni pun ketika pagi, sekitar pukul 7-8 pagi katanya. Kalau di kawasan di dunia lah. Maka ketika berjumpa pakcik itu, pakcik, saya sebenarnya nak balik. Kata pakcik itu, jangan balik dulu. Tolong pakcik di sini. Kita buat sikit tanaman-tanaman di sinilah. Maka mereka pun mencangkul sampai dekat-dekat tengah hari, kan? Mereka rehat lagi kembali dan makan tengah hari. Makan tengah hari seperti biasa, dia kata, cuma berasnya memang sedap lah, nasinya sedap, lauknya pun sedap, dia kata. Tak ada lah kita lauk itu di dunia lah, tak ada, tak nampak. Sedap lauknya, menyelerakan, dia kata. Sampai dia bertambah lah nasi, minumnya pun sedap. Lepas tu mereka sembahyang zuhur, dan lepas sembahyang zuhur tu pemuda tu bertanya lagi sama pakcik, boleh tak saya balik? Dia kata, nanti dulu nak, sabar nak. Maka begitulah sampai malam, ya, pakcik tu ajar dia, bimbing tentang ilmu agama, disuruh dia banyak istighfar. Nak, kau banyak istighfar, nak, banyak istighfar, banyak wirid, ada bagi wirid tertentulah, supaya nanti kau balik ke duniamu, ke alammu, kau tidak diapa-apakan orang, bahkan kau dihormati orang, kau disayangi orang. Ya ke pakcik? Iya. Maka dia ajar dari istighfar, ya, istighfar, banyak istighfar. Lepas tu malam, hari yang kedua pagi-pagi itu, seperti biasa dia tolong pakcik itu, tolong, ya, mencangkul dan sebagainya, ya. Dia kata, nak, petang ini anak sudah boleh pulang petang ni. Tapi kata pemuda tu, pakcik, bagaimana saya nak pulang? Saya tak tahu jalan, sebab semalam saya dibawa oleh satu orang nenek yang tua masuk ke alam ini bersama seorang gadis. Lepas tu saya pun tak tahu nak ke mana. Tersenyum pakcik itu. Dia kata, tak apa nak, nanti saya tolong tunjukkan jalan arah pulang nanti, ya. Sekarang kita sambung kerja lagi, mencangkul apa semua. Lepas zuhur makan seperti biasa. Kemudian pakcik itu bagi dia ilmu seperti ilmu tenaga dalam, ya, ilmu silat dan sebagainya lah, untuk pendinding diri dan sebagainya. Dan dia rasa heran lah, di alam ni di mana. Sekali lagi dia tanya pakcik itu, pakcik, sebenarnya alam ni di mana pakcik? Dia kata, alam ni pakcik tak boleh beritahu, tapi kamu tahu nanti, ya. Satu masa kamu akan tahu di mana alam ini, ya. Saya nasihatkan kepada kamu, nak, jangan banyak bersedih, ingat Tuhan banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, ya. Nanti petang kamu baliklah ke rumah keluargamu. Maka dibagi dia satu oleh-oleh, dibagi dia satu bungkusan. Dalam bungkusan tu ada makanan, kemudian ada satu tempat seperti orang-orang dulu panggil bejana lah, tempat bekas air, bejana, bekas air, ya, bekas air untuk teko lah, kalau kita panggil si teko, untuk simpan air, kopi ke apa sebagainya. Dia kata, inilah kenangan-kenangan nak, nanti kalau ada masa datang lagi sini. Ya pakcik, terima kasih. Maka berjalanlah masa itu, tiba-tiba selepas waktu asar, pakcik itu pun berkata, nak, bersiaplah, pakcik akan hantar kamu balik. Maka berjalanlah pemuda ini dengan pakcik itu. Kata pemuda ini, pakcik, jauh tak perjalanan balik itu? Sebab hari itu saya tengok macam jauh, luas, saya pun pening lah, tak tahu nak ke mana. Kata pakcik itu, jangan sati, insya-Allah, kita akan sampai dan kamu akan sampai. Maka mereka pun berjalan tak lama kemudian, kata pemuda ini menceritakan kisahnya, seperti seolah-olah 10 minit saja mereka berjalan, tiba-tiba sampai sudah satu tempat yang banyak kabus. Kemudian kata pakcik itu, sampai sini saja nak, kita berjumpa nak, kamu masuklah kabus itu dan kamu akan balik ke rumah kamu. Bila pemuda tu masuk saja dalam kabus itu, tiba-tiba dia sudah sampai ke dalam gua yang pernah dia tinggalkan dulu, ataupun pernah dia duduk dulu, yang dekat hutan tu. Dia pun terkejut, cuma ada perubahan sikit pada gua tu. Kalau dulu gua tu agak semak sikit lah, banyak
pokok-pokok yang terbiar, kan banyak agak semak. Tapi kali ini gua tu nampak seperti bersih, seperti ada orang membersihkannya. Kemudian pokok-pokok semak pun tidak ada. Seolah-olah lama dia tinggal gua tu, padahal dia baru 2 hari saja tinggalkan gua tu. Dia pun hairan. Kemudian dia sampai pun waktu malam, sedangkan dia hantar pakcik itu waktu lepas asar, tapi dia sampai waktu malam, seperti selepas waktu salat isyak. Maka dia pun balik ke rumah. Dalam perjalanan itu dia jumpa orang ramai yang memandang dia, semua terkejut. Dia pun heran, terkejut, tapi diamlah, tak tahu apa. Ada seorang laki-laki datang jumpa dia. Kamu ke ni? Doktor, ya saya. Kamu kah? Ya saya. Astagfirullah, kata orang kampung yang jumpa dia tu. Kami ingat kamu sudah mati. Mati? Ya. Sebab lama sudah kamu tinggalkan kampung ini. Semua orang mencari kamu ke sana kemari, ke laut, ke hutan, semua mencari kamu. Kamu tahu tak berapa lama kamu hilang? Tak tahu. Saya kan baru 2 hari tinggalkan kampung ni. 2 hari, kamu kata 1 tahun kamu telah tinggalkan kampung ni. 1 tahun? Ya, 1 tahun kamu telah tinggalkan kampung ni. Astagfirullah, kata pemuda ini. Dia pun terus balik menuju ke rumah ibunya. Di rumah ibunya, tiba-tiba ibunya sedang duduk termenung di luar tu. Dia bersama, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kata ibunya. Aku anakmu. Kamu kan ni? Kata, ya, bukan. Kamu bukan anakku sudah mati. Tidak, Mak, akulah anakmu, Mak. Kau tahu, Mak, aku, Mak, ini bajuku, Mak, ini seluarku, Mak. Bukan, anakku sudah mati 1 tahun yang lalu. Tidak, Mak, aku, Mak. Astagfirullahalazim, kata anaknya. Ibu, aku ni, Ibu. Aku ni. Maka akhirnya bila terus pemuda itu merayu kepada ibunya, barulah ibunya sedar bahawa anaknya masih hidup. Menangis ke ibunya, menangis teresak-esak sambil memeluk anaknya. Nak, ibu sayang kamu, nak. Ibu sayang kamu, nak. Ibu sayang kamu, nak, kata ibunya. Kemana kamu pergi, nak? Mak, aku baru saya pergi lebih kurang 2 hari, Mak. Bukan 2 hari. Kau dah meninggal. Kami anggap kau dah meninggal selama 1 tahun. Dan kami dah buat tahlil kenduri arwah pada kamu. Ibu ingat kamu sudah mati, nak. Rupanya kamu masih hidup. Alhamdulillah, kata ibunya. Alhamdulillah. Maka cerita yang dikongsikan oleh Cik Bakar kepada kita ini berakhir di sini, iaitu kembalilah budak tu ke kampungnya, dan orang kampungnya sejak hari itu kagum kepadanya, menghormatinya, sebab dia ni bukan setakat pandai baca Quran, bahkan ada ilmu-ilmu. Dia pandai mengubat orang-orang sakit, datang diobatnya. Banyak orang-orang kampung dulu yang mengejek dia, membuli dia, semua datang berubat dengan pemuda ini. Gembira ibunya. Pemuda ini berubah 100%, seperti anak yang saleh. Ya, maka cerita itu berakhir di situ. Dan dikatakan bahawa setelah lama pemuda ini berada kembali di dunia, baru dia tahu bahawa alam yang dia masuki itu adalah alam bunian. Satu alam bunian, tempat orang-orang yang baik-baik, orang-orang soleh yang tinggal di situ. Subhanallah. Sekian ceritanya. Cukup setakat ini. Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.